Okey, jadi untuk memastikan kita menang, kita haruslah bersama-sama menjalinkan kerjasama mendapatkan vaksin. Dah daftar ke belum? Tak tanya ni. Kalau belum daftar, terus pergi ke aplikasi MySejahtera, salah satu daripada caranya. Dan dalam masa yang sama juga anda boleh merujuk ke vaksincovid.gov.my. Satu perkara yang ramai memikirkan adalah takut nak ambil sebab kesan sampingan. Ada yang macam ada dalam janji temu berdebar ni, juga memikirkan tentang kesan sampingan. Dia belum lagi termasuk mereka yang takut jarum dan sebagainya. Tetapi yang paling utama adalah kita ingin mendalami tentang bagaimana kita mengendalikan dengan lebih baik sekiranya ada kesan-kesan sampingan tersebut. Untuk kita mengetahui dengan lebih lanjut berkenaan bagaimana kita mengendalikan kesan sampingan vaksinasi ini dengan lebih baik, kita akan bersama dengan tetamu kita yang sudah pun bersedia sekarang ini, Dr. Amirul Amzar, Exco Perancangan Strategik Kempen Vaksinasi Medical Mythbuster Malaysia. Tetapi terlebih dahulu kami ingin mengingatkan kepada anda bahawa kami membuka talian untuk anda melontarkan pelbagai pandangan ataupun apa sahaja soalan ataupun kerisauan anda berkenaan kesan sampingan ini di talian 0322829841. Kita terus saja bersama dengan tetamu kita. Assalamualaikum, Doktor. Selamat pagi, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, apa khabar, Doktor? Tidak asing dalam Selamat Pagi. Baik, alhamdulillah. Okey, baik. Pertama sekali kita ingin mendalami terus berkaitan dengan contoh kesan sampingan yang boleh diperoleh daripada vaksinasi dan daripada kajian serta pengalaman daripada doktor sendiri berdasarkan pemerhatian. Adakah setiap vaksin ini sebenarnya mempunyai kesan sampingan yang sama ataupun berbeza? Silakan. Okey, baik. Terima kasih, Hani. Baik, pertama sekali kita kena faham bila kita bercakap tentang kesan sampingan sesuatu vaksin ini, kita kena faham memang vaksin itu ada kesan sampingan. Tak boleh kita kata bahawa vaksin ni selamat, totally memang tak ada jadi apa-apa lepas cucuk. Tetapi kita honest, kita jujur cakap memang ada kesan sampingan. Tetapi data dan statistik telah menunjukkan bahawa kesan sampingannya sangat-sangat tidak serius, sangat-sangat ringan dan biasanya akan hilang sendiri selepas seseorang itu diberi suntikan. Kesan sampingan yang biasa kena dan sama untuk semua jenis vaksin adalah sakit di tempat suntikan, rasa tak sedap badan, rasa demam, mungkin ada sedikit sakit kepala dan biasanya berlaku dalam tempoh 24 ke 48 jam selepas diberi suntikan. Dan kesan sampingan ini adalah kerana antigen yang diberikan di dalam vaksin itu sedang berfungsi, sedang menjana imuniti badan kita dan badan kita sedang membina antibody. Okey? So, apabila kesan sampingan ini berlaku, kebiasaannya pesakit-pesakit ataupun penerima-penerima vaksin boleh berehat di rumah, boleh dapatkan painkiller atau ambil Panadol untuk kurangkan simptom gejala kesan sampingan ini. Namun yang demikian, ada kesan sampingan yang serius yang mana memerlukan mereka pergi ke klinik kesihatan ataupun pusat-pusat kesihatan berdekatan untuk rawatan atau penyiasatan lanjut. Baik, Doktor. Kita seperti yang Doktor nyatakan tadi, ada yang mempersiapkan diri mereka sebelum mendapatkan vaksinasi COVID-19 ini, ada yang mengambil paracetamol untuk mengelakkan kesan sampingan yang berlaku. Jadi mungkin Doktor boleh memberikan penjelasan terhadap persiapan diri sebelum mendapatkan vaksin ini. Adakah selamat sesuai untuk kita mengambil paracetamol ini, Doktor? Dan juga apa antara simptom-simptom kesan sampingan yang serius yang kita perlu berikan perhatian, Doktor? Okey, baik. Terima kasih, Munawar. Okey, bila kita bercakap tentang nak ambil Panadol atau apa-apa painkillers atau apa-apa ubat untuk mengurangkan radang sebelum vaksinasi, ia amat tidak digalakkan. Okey, kerana apa? Ia adalah ubat. Ubat kita ambil bila kita ada sakit ataupun ada gejala. Dia bukannya sesuatu benda yang untuk mencegah, ya. Bila kita ambil Panadol ataupun apa-apa ubat tahan sakit sebelum vaksinasi, kita risau, takut nanti bila vaksin diberi, keberkesanan vaksin tersebut akan berkurang. Maka jangan ambil Panadol, jangan ambil apa-apa ubat tahan sakit sebelum vaksinasi. Tetapi kalau sudah divaksinkan dan ada kesan sampingan, contohnya sakit badan ataupun demam, boleh ambil selepas vaksinasi. Itu soalan pertama. Soalan yang kedua, apa kesan sampingan yang serius? Okey, biasanya untuk penerima AstraZeneca, mereka akan disarankan dalam tempoh masa 4 hari ke 28
hari selepas pemberian vaksin AstraZeneca, kita risau berlaku kes pembekuan darah. Walaupun kes ini sangat jarang berlaku, dalam 1 juta suntikan hanya 9 kes berlaku, tetapi pihak JKJMB memberi langkah berjaga-jaga. Sekiranya seseorang penerima AstraZeneca itu mempunyai simptom-simptom berikut, sakit kepala yang amat teruk sampai makan painkiller pun tak hilang, sakit dada, naik ruam pada badan-badan, sakit perut yang amat sangat, atau sawat atau apa-apa masalah neurologi, kebas atau tidak boleh bergerak tangan, segera pergi ke mana-mana pusat kesihatan berdekatan dan kami ada SOP sendiri untuk menyiasat sama ada ini kes pembekuan darah atau tidak. Tetapi setakat ini kami tidak lagi menerima apa-apa laporan daripada NPRA, laporan rasmi nyatakan ada kes pembekuan darah berlaku, dan pada pengetahuan saya sendiri pun saya belum jumpa kes sedemikian. Okey, baik doktor. Dalam masa yang sama kita buka talian pada anda ya, kalau nak bertanya soalan berkaitan dengan kesan sampingan ini, anda boleh hubungi 0322829841. Kita ada pemanggil dari Sabah difahamkan ya. Oh, dari Mersing, Johor. Okey, baik. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saya. Puan Salmah ya? Ya. Silakan. Teruskan. Saya nak tanya lah ni. Saya sebelum vaksin tu tak ada apa-apa lah. Macam sihat apa. Cuma memang ada gigi manis, darah tinggi sikit lah kan. Tapi selepas vaksin tu saya macam dapat pekak dengan saya. Berdengung macam tu. Puan Samah, berapa lama tempoh gejala tu berlaku? Adakah sehingga kini berapa hari atau bagaimana? Dalam dos kedua tu saya kena. Selepas dos kedua dalam tempoh 24 jam selepas itu? Dalam 4 hari macam tu lah. 4 hari selepas itu. Okey, Okey, baik, kita dengarkan jawapan daripada doktor. Okey, baik. Puan Salmah. Terima kasih Puan Salmah atas panggilan. Boleh saya tanya Puan Salmah, sekarang Puan masih Salmah. berdengung lagi ke telinga tu? Puan Salmah? Puan Salmah? Tu. Masih berdengung lagi ke telinga tu? Hello? Ya, Ya, masih Puan Salmah. berdengung lagi ke telinga tu? Saya dah pergi ni dah ambil ubat. Lepas tu titikkan dekat telinga tu, dia berdengung dia kurang sikit lah, tapi pekak dia ada lagi lah. Okey, baik. Okey, Baik. bagus Puan Salmah. Okey, itu yang kita nak sebenarnya. Sebabnya macam yang saya sebutkan awal-awal tadi, vaksin memang ada kesan sampingan. Namun kadang-kadang kesan sampingan yang berlaku selepas vaksin itu tak semestinya disebabkan oleh vaksin. Boleh jadi ia disebabkan oleh vaksin, boleh jadi juga ia berlaku secara kebetulan. Apa yang penting sama seperti Puan Salmah buat adalah pergi ke klinik kesihatan ataupun pusat kesihatan untuk dapatkan rawatan lanjut dan dapatkan pemeriksaan. Dan kalau katakan ia adalah kesan sampingan daripada pemberian vaksin tersebut, akan ada borang pelaporan yang diisi oleh pihak petugas kesihatan. Malah pengguna sendiri atau penerima vaksin sendiri boleh melaporkan sama ada menggunakan aplikasi MySejahtera ataupun boleh gunakan laporan online untuk NPRA. Boleh Google saja Conserve, CONSERF. Ia adalah pelaporan vaksinasi, pelaporan kesan sampingan ubat atau vaksin secara online. Okey, jadi jika berlaku kesan sampingan, buat seperti Puan Salmah, pergi ke dapatkan rawatan, pergi dapatkan penyiasatan. Okey, baik doktor. Satu lagi persoalan kita ialah bila kita menerima pelbagai jenis vaksin, setiap orang mempunyai kesan sampingan yang berbeza. Jadi bila orang kata dapat setengah jenis vaksin ni, dia punya kesan sampingan lebih berbanding yang lain. Ada yang macam tidak ada langsung. Adakah ada ataupun tidak kesan sampingan itu menunjukkan keberkesanan ataupun sebenarnya ada risiko lain yang menyusul selepas itu? Doktor. Okey, baik. Ini pun ada salah satu daripada salah faham yang selalu masyarakat ada lah. Kalau katakan tak kena kesan sampingan, tak demam, vaksin tak berkesan. Sebenarnya ia adalah satu mitos yang salah lah. Walaupun kita tidak demam, tidak kena apa-apa kesan sampingan, tak rasa apa-apa, InsyaAllah vaksin tersebut masih lagi berkesan. Okey, so kesan sampingan bukanlah penanda aras bahawa sesuatu vaksin itu berkesan. Okey, namun yang demikian, kesan sampingan seperti yang Hani cakap tadi berbeza pada setiap orang. Jika seseorang itu rasa kesan sampingannya sangat teruk, tak kisahlah walaupun kesan sampingan tu orang lain kata tak ada apa-apa, tapi kalau diri sendiri rasa ianya teruk, dapatkan rawatan, dapatkan pemeriksaan lanjut.
Dan sudah pastinya ada juga yang mempertanyakan soalan-soalan seperti adakah kesan sampingan ini lebih memberi manfaat ataupun membawa kemudaratan. Jadi mungkin ini boleh doktor memberikan pencerahan sebentar lagi. Dan doktor, ada juga persoalan doktor, bila kita bercakap berkenaan kesan sampingan ini, sudah pastinya kerajaan akan memberi fokus kepada golongan yang berisiko tinggi. Dan seperti yang kita war-warkan semalam, persoalan berkaitan wanita hamil dan juga wanita yang menyusu. Jadi mereka risau adakah vaksinasi ini akan memberi kesan sampingan kepada kandungan mereka ataupun anak kecil mereka, doktor. Tapi sebelum doktor jawab persoalan ini, doktor, kita ada seorang pemanggil di talian ketika ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saya Encik Kamarul ya. Ya, Encik Kamarul Zaman. Ya, teruskan. Saya buat panggilan daripada Taman Nasi Bengawan Putra mengenai pengambilan vaksin selepas positif daripada COVID. Sebab saya positif COVID dalam tempoh sebulan. Tapi saya dah dapat panggilan untuk mengambil vaksin. Adakah sesuai ataupun tidak? Sebab apa yang saya dengar, pengambilan vaksin selepas COVID ini adalah selepas 3 bulan atau 6 bulan. Baik. Terima kasih. Soalan daripada Encik Kamarul, bila tempoh yang sesuai untuk mengambil vaksin selepas disahkan positif COVID-19? Betul. Jadi bila tempoh yang terbaik itu, doktor? Sebab ada yang kata sebulan, ada yang kata 3 bulan, ada yang kata 6 bulan. Yang mana satu ni, doktor? Terima kasih banyak Encik Kamil Zaman sebab tanya soalan yang sangat baik, sebab ramai orang tertanya-tanya soalan ini. Okey, dia sebenarnya bergantung kepada bekalan vaksin di Malaysia ini. Pada awal-awal waktu vaksin kita mula-mula dapat, kita ada masalah dengan bekalan sebab bekalan masuk secara berkala, masuk sedikit demi sedikit. Pada waktu itu kita utamakan mereka yang tidak ada antibody dan berisiko tinggi untuk menerima vaksin terlebih dahulu. Sesiapa yang telah menerima jangkitan COVID secara semula jadi, insya-Allah data menunjukkan 95% daripada mereka yang dijangkiti COVID ada antibody selepas 3 bulan dan 90% masih ada antibody selepas 6 bulan. Maka disebabkan kita nak dahulukan orang yang belum ada antibody, belum terkena jangkitan, kita delaykan orang yang dah kena jangkitan ini untuk menerima vaksin selepas 3 bulan. Tetapi bila bekalan dah cukup, tak ada masalah. Sekiranya kita dah keluar daripada kuarantin, kita dah tidak lagi ada virus COVID dalam badan kita, insya-Allah boleh terima vaksin pada bila-bila masa tanpa kita risau bahawa ada interaksi antara antibody dalam badan dengan vaksin tersebut. InsyaAllah tidak ada interaksi. Malah negara-negara lain seperti di US, di UK juga tidak mengamalkan yang 3 bulan tersebut. Tetapi pelaksanaannya bergantung kepada pusat kesihatan secara spesifik lah. Jika katakan pusat kesihatan tersebut tidak mempunyai bekalan yang mencukupi, dia masih lagi akan tunggu 3 bulan dan dia akan dahulukan orang yang belum lagi ada antibody. Tetapi kalau katakan pusat kesihatan Encik ada banyak bekalan dan Encik tersenarai untuk menerima, walaupun baru 1 bulan, boleh menerima, tidak ada apa-apa masalah. Malah tolong dapatkan, sebab takut kalau delay nanti ada risiko antibody dalam badan Encik menurun dan takut Encik kena reinfection atau dijangkiti sekali lagi. Pencerahan yang cukup jelas daripada doktor. Dan doktor, tadi saya ada menggantung satu persoalan kepada doktor, dan kita sedia maklum kerajaan sangat memberi perhatian kepada golongan berisiko untuk mendapatkan vaksinasi dengan kadar segera. Jadi dalam masa yang sama juga, golongan berisiko seperti warga emas yang mempunyai penyakit komorbiditi dan juga wanita hamil ataupun wanita menyusui ini, mereka ada kerisauan yang tersendiri. Jadi apa yang perlu doktor berikan pencerahan untuk melandaikan kerisauan mereka ini, doktor? Okey, baik. Sama seperti yang Encik Munawar katakan sebentar tadi, mereka yang ada risiko tinggi bila dijangkiti COVID akan diberi keutamaan. Sebab itu pemberian vaksin ini diberi dalam fasa 1 untuk frontliner, fasa 2 untuk golongan yang berisiko tinggi. Dan kita kena ingat bahawa ibu yang mengandung adalah mereka yang berisiko tinggi. Sekiranya mereka terkena jangkitan COVID, risiko untuk keguguran dan risiko untuk komplikasi adalah tinggi. Maka mereka ini didahulukan untuk menerima vaksin. Masalahnya pada awal-awal dahulu vaksin yang dikaji untuk ibu yang mengandung ini tak banyak. Okey, waktu dulu kita utamakan kajian itu kepada orang yang berumur 18 tahun ke atas yang tidak mengandung. Tetapi selepas banyak data kajian dah masuk dalam negara kita, dah banyak negara lain menggunakan vaksin COVID-19 untuk ibu mengandung, kita ambil data tersebut dan kita kaji semula. Terbukti Pfizer dan juga AstraZeneca selamat dan berkesan untuk diberikan kepada ibu
ibu mengandung. Bagaimana pula dengan Sinovac? Sebab 3 vaksin ini digunakan di Malaysia kan. Sinovac, jika anda ingin menerima Sinovac atau disarankan untuk menerima Sinovac atas sebab tertentu dan anda mengandung atau menyusukan anak, berbincang dahulu dengan doktor. Mereka akan terangkan apa potensi manfaat, apa potensi risiko, dan keputusan akan dibuat berdasarkan perbincangan tersebut. Okey. Namun jika ada alternatif yang lebih baik seperti Pfizer, kita akan berdahulukan Pfizer untuk ibu mengandung dan menyusukan anak. Okey, jadi boleh kita jelaskan sini bahawasanya setiap kesan sampingan vaksin itu adalah memberi manfaat, bukan memudaratkan, ya doktor? Okey. Baik, dalam masa yang sama doktor, kita terima pemanggil lagi ya pada waktu ini. Kita ada Puan Rokiah. Dari Johor. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Okey, teruskan Puan. Halo doktor. Baik. Halo. Ya, teruskan dengan soalan Puan Rokiah. Ya, saya ingin nak bertanya, sebelum saya buat engage ni, saya semua okey. Semua okey. Lepas tu apabila suami saya pun okey semua, suami saya dah engage, dia belum kali kedua. Lepas tu saya ni kali kedua minggu sebelum hari haji kali kedua. Sekarang ni saya lepas engage tu, elok masuk hari kedua tu mata saya ni macam kelabu pula. Macam mana tu? Baik. Okey, masih lagi mengalami situasi yang sama Puan Rokiah sampai sekarang? Ya, saya. Sekarang ni buat macam ni, mata saya ni selalunya elok terang semua. Tapi sekarang ni dia 2 hari 3 hari ni jadi macam kelabu. Jangan saya nak gesek baru dia nampak macam terang sikit. Baik. Doktor sendiri ada persoalan nak diajukan kepada Puan Rokiah? Okey, sebenarnya tak adalah kalau katakan saya nak tanya sebab ini tak boleh jadi sesi konsultasi peribadi kan. Tetapi Puan Rokiah, terima kasih sebab bawa soalan tersebut dan saya amat sarankan Puan Rokiah dapatkan pemeriksaan lanjut. Kita takut juga kalau katakan ia betul kesan sampingan, kita nak tahu dan laporkan. Tetapi kadang-kadang kita takut dia sebab benda lain lah. So banyak benda yang boleh menyebabkan masalah mata kabur, contohnya seperti katarak, contoh lain kesan daripada penyakit-penyakit kronik kalau katakan Puan Rokiah ada. Jadi untuk periksa lebih lanjut kena ada hands on daripada doktor yang merawat. Kami kena lihat mata Puan Rokiah dan kami juga perlu periksa masalah-masalah kesihatan yang lain untuk kami beritahu apa rawatan yang sesuai dan bagaimana kami nak tangani masalah Puan Rokiah. Okey, baik doktor. Jadi saya sarankan tolong pergi ke pusat kesihatan yang berdekatan lah, dapatkan rawatan. InsyaAllah kami akan cuba bantu. Okey doktor, satu perkara adalah apa perkara yang boleh dan tidak boleh kita lakukan apabila kita memperoleh kesan sampingan biasa seperti yang dikongsikan tadi. Ada setengah orang tak ada kesan sampingan pun tapi tetap ambil. Dia punya takut tu kan. Kita tak ambil setiap 6 jam PCM, setiap 6 jam PCM. Ini macam mana pula? Okey, baik. Seperti bagaimana yang saya katakan sebentar tadi, PCM atau paracetamol itu adalah ubat. Sekiranya tidak ada gejala, tidak ada keperluan, tidak perlu ambil. Okey. Jadi apa yang boleh dilakukan jika ada kesan sampingan adalah tolong sangat dapatkan rawatan dan pemeriksaan daripada doktor perubatan. Cuba elakkan daripada bertanya di media sosial atau bertanya daripada orang yang bukan ahli. Dan juga elakkan juga tanya doktor-doktor dekat online. Contohnya macam nampak doktor sebab aktif di Facebook, mesej dia tanya. Sebabnya tak boleh macam tu. Doktor kena periksa pesakit secara berdepan, baru dia boleh bagi diagnosis dan rawatan yang tertentulah. Dan tolong juga jangan tanya orang yang bukan ahli lah, sebabnya kita takut nanti bukan saja orang itu boleh menghasut kita supaya tidak menerima dos kedua, takut kita pula secara tidak langsung menghasut orang itu untuk tidak menerima vaksin akibat salah faham yang mungkin timbul. Jadi jika ada kesan sampingan, pergi ke pusat kesihatan berdekatan. Itu antara persoalan yang saranan daripada doktor tadi. Untuk kita mengetahui dengan lebih lanjut berkenaan keberkesanan, kesan sampingan vaksin ini, kita perlu tanya kepada pakar, kepada orang yang betul. Tapi persoalannya doktor, masalah yang sekarang ini masih ada lagi pihak-pihak yang kita katakan sebagai golongan anti vaksin yang cuba memutarbelitkan fakta yang sedia ada, doktor. Bagaimana doktor? Okey, baik. Itu kita tak nafikanlah. Itu adalah salah satu daripada cabaran yang kita hadapi lah. Kadang-kadang golongan anti vaksin ni tak ramai pun, tetapi disebabkan suara mereka luas di media sosial, mereka mudah untuk mempengaruhi masyarakat. Jadi sebenarnya kita perlu memainkan peranan untuk mencegah daripada mereka ini mendapatkan platform ataupun suara di media sosial terutamanya untuk menghasut orang ramai. Tetapi yang lebih khususnya adalah mereka yang kurang yakin ataupun masih ragu-ragu ataupun risau
risau tentang keberkesanan dan keselamatan vaksin, mereka ini jika katakan masih lagi risau, kena faham bahawa kesan sampingan itu tidak tinggi. Kesan sampingan memang ada selepas vaksinasi, tetapi ianya tidaklah teruk dan ianya akan sembuh sendiri dalam masa 4 ke 5 hari. Dan data telah menunjukkan bahawa kesan sampingan yang dilaporkan 0.09% sahaja daripada kesan sampingan yang dilaporkan itu adalah kesan sampingan yang serius. Bermakna ia amat-amat jarang berlaku dan ia boleh ditangani sekiranya tuan-tuan dan puan-puan pergi dapatkan pemeriksaan dan rawatan di pusat kesihatan berdekatan. Okey, baik doktor, kita ada pemanggil terakhir untuk waktu ini. Kita ada Encik Syam dari Melaka. Assalamualaikum Encik Syam. Assalamualaikum Encik Syam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya. Silakan Encik Syam. Assalamualaikum, doktor. Waalaikumsalam Encik Syam. Saya Syam daripada Bukit Batu, Melaka. Setelah menerima vaksin minggu lepas, saya ada kesan sampingan. Jadi saya fikir itu secara positif lah. Seperti saya mengalami demam, okey lah. Tapi yang mengherankan, saya sampai sekarang ni selera makan kuat. Untuk pengalaman semua, saya ni dulu kuat makan. Kan makan. Hingga berat badan saya naik. Jadi wajar kau. Baik tak apabila dia kurang hilang selera makan hingga sekarang. Yang orang-orang yang saya diberitahu, eloklah kamu. Dulu kamu kuat makan. Sekarang ni selera makan. Jadi apakah kesan sampingan yang saya terima tu? Wajar saya terima ataupun saya perlukan rawatan lain. Itu saja soalan saya. Assalamualaikum. Terima kasih Syam. Kesalam. Itu kalau bagi kebanyakan wanita dia sukalah kalau rasa dia makan tu, tapi ada setengah tu kata macam selera makan tinggi. Ada banyak sebenarnya. Ini pertama saya dengar kurang selera makan. Kan? Jadi kita nak dapatkan pencerahan daripada doktor. Baik. Okey, terima kasih banyak Encik Syam atas persoalan tersebut. Sebagaimana yang saya katakan awal-awal tadi, kesan sampingan daripada vaksin ini tidak semestinya disebabkan oleh vaksin. Apa yang kita risau berlaku sesuatu gejala berlaku selepas vaksin, tetapi orang salah faham dia disebabkan oleh vaksin. Tapi sebenarnya dia adalah daripada penyakit-penyakit yang mungkin orang tersebut ada dan baru nak keluar daripada badan dia. So, saranan saya kepada Encik Hisham, tak kisahlah orang kata kalau kurang selera makan tu bagus, tapi kalau Encik Hisham rasa tak sesuai dengan keadaan semasa Encik Hisham, dapatkan pemeriksaan. Sebab kurang selera makan ni boleh jadi tanda-tanda kepada masalah kesihatan yang lain. Contohnya kencing manis dan sebagainya. So, kena dapatkan rawatan dan pemeriksaan. Berkali-kali saya ulang, kalau katakan ada apa-apa masalah kesihatan, klinik kesihatan kita, klinik swasta kita, hospital kerajaan kita dan hospital swasta kita terbuka menerima untuk kita buat pemeriksaan lanjut, dan kita nak pastikan rakyat Malaysia ni sihat bukan sahaja daripada COVID tapi daripada masalah-masalah kesihatan lain. Jadi tolong dapatkan pemeriksaan. Penekanan daripada doktor kepada anda semua yang mendapat kesan sampingan yang serius, yang perlu anda berikan perhatian, dapatkan pemeriksaan di pusat-pusat kesihatan awam. Ya, apa pun kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Amir Amzah, Esko Perancangan Strategi Kempen Vaksinasi Medical Mythbusters Malaysia, bercakap tentang pengendalian kesan sampingan lebih baik. Terima kasih sekali lagi doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih Hani, terima kasih Munawar. Okey, baik. Dah dapat banyak pencerahan ni. Kita pun beri ruang pada anda untuk hubungi kami di sini nak bertanya banyak soalan yang berkaitan. Jadi ingat kita tekankan sekali lagi, kalau ada kesan sampingan tersebut rasa macam lain macam, berbeza daripada biasa, anda perlu berjumpa dengan pakar yang terdekat, klinik kesihatan yang berdekatan dengan anda. Betul. Kita akan